Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda semua. Okey, pada hari ini NZ akan buat satu konten seram. NZ akan kembali balik. Dah lama NZ tak buat konten seram dan keluaran video dari YouTube keluaran untuk YouTube. NZ lama tak buat sebab NZ busy sikit. So sekarang NZ akan buat satu konten, satu filem yang agak viral, FYP yang apa negara kata. Filem ni dari keluaran dari Indonesia. Kita punya jiran negara sebelah kita dari Indonesia. Filem ni filem seram, filem horno. Kalau Izz silap sebut, Izz tak maaf. Filem seram dari Indonesia, tajuknya KKN di Pendesa Penari. Panas pati. Okey, cerita ni NZ akan beri dari segi pandangan dari NZ, dari sinopsis dia. Lepas tu apa dia punya pengajaran dia untuk kita ambil satu talaudan untuk kita, apa yang kita perlu buat, apa kita tak perlu buat. Okey, dalam filem ni ya. Okey, dalam cerita filem KKN di Pendesa Penari ni, mereka memberi pewatakan atau karakter dalam cerita tersebut 6 watak yang utama. 6 watak yang utama, 3 lelaki 3 perempuan, iaitu Ayu, Nur, Bima, Wahyu, Widya dan Atong. Mereka ni dari bandar apa, mungkin Jakarta sebagainya. Mereka dari bandar. Mereka ni student universiti, untuk buat satu kajian untuk mereka dapat satu, orang kata apa, dari segi bahasa kita orang serta kursus lah, untuk orang kata assignment kita untuk dapat grade exam tinggi lah. So mereka kena buat satu kajian. Mereka pilih ke tempat tersebut yang diberikan di Pendesa Penari. So mereka pergi lah tempat tu dengan keadaan perjalanan agak jauh, dan desa tu bukan desa yang sebarangan lah. Maksudnya bukan desa biasa. Desa ni yang agak rare, orang kalau kita agak rare lah. Yang mana hampa dah tengok filem tu, hampa akan tahu. So NZ akan cerita sebab sikit, NZ akan ringkas, tapi NZ akan cerita yang bab-babnya agak untuk kita ambil pengajaran, apa yang perlu buat, apa perlu tak buat. Okay, tempat dia memang agak jauh. Kalau bagi NZ jauh, kawasan pedalaman. Sebelum nak sampai desa tu memang kawasan hutan, gila-gila hutan lah. Kalau kita ni orang biasa nak masuk pun, kita fikir 2 kali lah. Kita nak pergi tu. Sebab dia perjalanan kita tak boleh naik kereta, hanya boleh naik motor atau jalan kaki. Memang lama. Kalau kata jalan kaki tu boleh kata 2 hari 3 hari, 2 hari 2 hari setengah boleh sampai. Masya Allah, macam kita hiking. Kalau naik motor insya-Allah lah setengah hari macam tu sampai. Sebab perjalanan ke dari segi cerita tu, puncak gunung. Ada macam dia bukan gunung pun, tapi background belakang tu ada gunung lah. Desa tu dia macam background dia gunung. So desa tu area dia kaki bukit gunung macam tu lah. Dia punya memang dalam lah. Kalau hampa pi pun macam orang kata, oh tempat ni bukan boleh buat main-main lah. Sebab dia melibatkan kawasannya hutan, bukan hutan biasa, hutan lebat, hutan yang dalam. So mereka ni berjalan, mereka tunggu sampai tiba mereka dekat tempat tu, hutan tu. Ada mereka naik van lah. Mereka naik van, mereka menanti kenderaan dari desa tu naik motor. Orang kata apa, motosikal lah. Motosikal mereka datang, mereka naik seorang satu lah. So ada 6 orang, 6 motor lah. Masih sebelum kenderaan motor sampai, Ayu ni dia keluar pada van. Dia perasan ada seorang macam pakcik tua kan. Dia tengok Nur ni ada macam ada benda tak kena. So orang kata tanda-tanda yang tak elok tu ada di situ mula-mula part 1. Okey, setelah kenderaan sampai, depa menaiki motor tu.
Macam biasa naik motor pergi hutan. Suasana hutan memang bagi NZ, kalau NZP tu memang agak tenang, santai. Orang tak tengok cerita anak buah, alang-alang semua jadi, air terjun semua. Memang hutan raya. Setelah daripada masuk dalam hutan, hutan yang dalam nak sampai ke desa tu, Widya ni dia terperasan, dia akan terdengar satu gamelan Jawa, gamelan orang Jawa. Agak klasik Jawa. Lepas tu dia ternampak seorang perempuan penari berpakaian hijau yang diberikan Badarawi. Nama karakter perempuan yang Widya nampak tu. Dia menari di atas batang pokok. Tapi yang nampak tu hanya Widya saja. Kawan-kawan dia lagi 5 orang tak nampak. Sebab apa? NZ akan cerita lagi. Dia nampak dia rasa pelik. Dalam tengah hutan ada satu perempuan menari di atas pokok berpakaian hijau. Dari situ Widya rasa pelik. Lepas tu Widya ni dia tak mau fikir mungkin perasaan dia ke ataupun sebagainya kan. So sampainya tibanya depa ni dekat desa yang depa nak pergi tu. Depa sampai depa dijemput oleh ketua desa tu. Depa akan sampai satu gerbang tu, macam gerbang ada tembok. Ketua desa tunggu itu nama dia Pak Prabu. Pak Prabu ni menjemput. Kita tunggulah depa ni sampai. Maksudnya tunggu depa ni sampai. Yang dengan apa yang depa orang kata discuss ataupun orang kata orang kata beritahu apa depa nak mai ke ataupun info ke kampung tu. Depa Ayu ni yang berhubung dengan Pak Prabu ni untuk minta kebenaran ke kampung tersebut. Okey, setelah depa sampai, depa terus semua yang motor semua masuk ke desa. Orang desa so masuk. Depa kenal diri kepada Pak Prabu tu. Orang ni tu Pak Prabu jalan macam biasa masuk ke kampung tersebut. Okey, Pak Prabu sembang dengan depa ni. Lepas tu Widya ni terus selit cerita tadi. Dia kata kat Pak Prabu, "Pak, tadi saya perasan ada bunyi gamelan di tengah hutan, dan saya perasan ada seorang gadis perempuan berpakaian hijau menari di atas pokok." Lepas tu Widya ni tanyalah kepada Pak Prabu ni, mungkin penduduk kampung desa tu kan, atau sebagainya kan. Lepas tu Pak Prabu kata tak ada kan, sebab kawasan desa ni memang jauh dari desa lain. Kira dalam hutan tu hanya satu desa, tak ada desa lain. Hanya satu desa. Kalau mereka nak beli makanan dan sebagainya, mereka nak beli baju ke apa, mereka kena keluar pada hutan tu. Ada bandak lah, orang kata pekan kecil, pekan hulu kecil. Mereka kena keluar. Kalau mereka masuk hutan tu, mereka tak ada desa lain. Mereka akan jumpa desa tu saja. Tak ada satu perkampungan dalam hutan tu. Hanya desa penari tu saja. Tak ada desa lain. Tu Pak Prabu tu rasa macam pelik kan, mencuri. Tapi orang dia mungkin dia pernah Pak Prabu punya jawapan tu discuss dekat Widya tu. Mungkin perasaan kamu ataupun kamu penat perjalanan jauh. Okey, lepas tu sampainya Pak Prabu akan explain lah. Explain dia kata kampung ni dia agak klasik sikit. Kalau hampa nak buang air besar ke, nak mandi ke, kena buang air besar, sini tak ada toilet ataupun jamban lah. Kira kita jamban lah untuk buang air besar. Kat sini kalau nak buang air besar, kena cari tempat sesuai. Orang kata apa, membuang tapi tanam. Korek-korek tanam. Orang kata betul-betul klasiknya. Sebab mereka tak ada sumber yang moden, maksudnya tandas ke. Sebab jauh, mereka punya desa jauh dari bandar. So Pak Prabu ni explain kat mereka orang tu. Pak Prabu bawa pergi satu tempat untuk kediaman untuk para perempuan. Para perempuan kepada rumah nenek tu. Explain tumpang sementara untuk nak tunggu rumah mereka yang besar tu siap. Maksudnya bukan siap nak bina ke, siap untuk perkemasan lah, untuk dalam sehari 2 macam tu. Okey, nenek tu setuju, Pak Prabu setuju. So Pak Prabu kata kediaman perempuan di sini, kediaman lelaki di atas. Tak jauh mana pun. Tak jauh mana kan. Kalau tak jauh mana, kira macam NZ di sini, kat luar rumah NZ ni, kira tempat kediaman lelaki lah. Kira mereka kat atas, mereka tak boleh tengok perempuan mandi. Lepas tu Pak Prabu kata lah, kalau perempuan nak mandi atau sebagainya, ada toilet. Toilet dia kan jalan nasi jauh sikit.
Itu Pak Prabu dah bawa depa pergi semua, dah ada kat tempat kediaman semua, dah bermalam semua. Malam pertama mesti hampa rasa macam malam pertama tak lah apa depa malam-malam depa relax borak santai gelak-gelak. Okey, esok paginya Pak Prabu dan nawang tersebut, Pak Prabu bawa depa ni merona desa, tengok apa ada yang di desa ni, apa yang ada yang di desa. Okey, yang mula-mula depa jumpa Pak Prabu bawa pergi tempat satu, orang kata dari segi macam dia macam dataran. Kalau Zee nak explain macam mana dah dia punya dah. Zee boleh kata macam dataran, dah tengah-tengah tu dah ada kolam lah, macam kolam tu, dan tu ada ayak, lepas tu ada macam tembok-tembok macam orang Jawa kalau hampa bisa tengok kan. Orang Jawa dia discuss lah, Pak Prabu discuss dekat Nawang student tadi. Dia kata tempat ni untuk peninggalan nenek-nenek moyang mereka di desa tersebut, untuk mereka membuat satu upacara adat. Dan pun tu mereka ada adat. So tak apalah. So yang jadi peliknya, gangguan yang pertama kepada Ayu, bukan Ayu, kepada Nur. Nur ni dia ada satu kodam. Kat badan dia ada kodam. Kalau segi bahasa Malaysia kita cakap saka lah. Dekat badan dia ada satu kodam bernama Mbak Dok. Mbak Dok ni menjaga dia sejak kecil sampai dia besar. Sekiranya ada gangguan-gangguan makhluk halus atau jin, dia akan, orang kata, fight atau lawan lah untuk pertahankan dia punya turunan dah. So dan situ ada gangguan yang pertama kepada Nur. Kat desa tu ada satu, kat desa tu ada banyak makhluk jin ataupun bangsa-bangsa ni banyak sangat. Tapi yang paling kuat kata Pak Prabu, masa tu Pak Prabu tak tahu sebab Nur tak Nur tak explain lagi dekat Pak Prabu. Cuma Nur akan nampak satu susuk hitam bermata merah macam orang hutan. Kalau kita belah kita ni boleh kata macam hantu raya, spesies macam hantu raya, besar-besar macam beruang, macam gorila. Mata dia memahatikan Nur ni. So Nur ni rasa macam pelik. Tak apalah. Lepas tu Pak Prabu ni bawa ke satu tempat lagi, satu kawasan perkuburan. Perkuburan tu dia agak pelik. Encik tengok mula-mula, Encik tengok pelik, apa perkuburan ni hitam dan ada asap kemian. Okey, kat situ Pak Prabu explain kepada student orang tadi, sini sekiranya mana ada batu nisan ada yang sarung kain hitam tu, dia tak melebihi tarikh dia meninggal tu tak melebihi dalam kalau tak silap je 3 tahun atau 2 tahun macam tu lah. Tak melebihi. Kalau kata melebihi, dia mungkin sarung tu pun. Tapi mereka berfikir agak macam was-was, sebab di setiap kubur ada perkuburan ada asap kenyan dan bersarung dengan hitam. Depa rasa pelik. So di situ Nur bertindak macam dia pening bala. Dia macam satu infect, ada macam pening bala. Lepas tu tak apalah, dia pernah rasa Pak Prabu ni ajak pulang kembali ke tempat kediaman dia pun. Tapi tak apa, Bima ni offer diri dia untuk bawa Ayu ni, bawa Nur ni pulang ke tempat kediaman. Okey, dah bawa settle tu, Pak Prabu ni jalan lagi. So tinggal situ ada tolak 2, jadi 4 lah. 4 jadi penorang ada 4, 2 lelaki 2 perempuan, 4. Okey, bawa Pak Prabu jalan satu ladang jagung. Dia berkata ni sumber pendapatan ataupun sumber makan dari untuk kampung desa ni. Lepas tu satu kawan mereka tu Atong tegak, ada satu tempat hutan tu, ada satu macam orang macam tokong ke tokong lah, dia tak pastilah tu apa benda. Dia macam satu tempat batu tu ada asap kimia, ada macam satu pinggan, ada makanan, ada asap kimia, ada bunga apa. Depa tegak. Seorang depa tegak Pak Prabu, itu apa? Lepas tu Pak Prabu kata di situ tak dibenarkan mana-mana orang masuk walaupun orang desa itu. Kerana dalam hutan tu, belakang pada tembok tu, bahasa Pak Prabu tu dia kata hutan larangan. Sebab hutan larangan ni dia Pak Prabu kata kawasan larangan yang agak orang lain tak berani masuk, dan jangan masuk. Kalau sekiranya masuk, ada malapetaka akan berlaku. Kata Pak Prabu. Okey, lepas tu hanya apa yang Pak Prabu kata, jangan masuk lah. So mereka ambil
Mungkin ada di sebaliknya. Mereka mungkin akan pecah. Mereka student, mereka pandai. Mereka pandai. Mereka akan pecah. Mungkin ada sebaliknya. Kita tak tahu mereka kata. Ada pusing-pusing tu. Lepas tu Ayu ni dia ada tekong lah. Dia kepala lah. Dia buat plan semua. Dia bagi pula semua. Okay, esokkannya. Okay, lepas tu Nur ni ke malam pada yang kejadian yang part kedua tu. Malam tu Nur pergi jumpa Pak Prabu. Di rumah Pak Prabu. Jumpa Pak Prabu. Dan situ masa tu Pak Prabu tengah bersembang ataupun memborak ataupun ataupun tengah minum malam minum air panas. Dan waktu malam di rumah Pak Prabu dengan Pak Buyut. Pak Buyut ni di desa tu, dia ni bukan orang desa tu, dia orang desa macam ada di kampung kecil lah. Macam rumah dia ni macam ada macam rumah dia macam hujung kampung macam tu lah. Macam orang kata. Tapi desa tu memang besar lah. Okay. Pak Buyut ni dia orang kata Pak Prabu dia ada pawang atau bomo di untuk kampung tu. Apa-apa sebarang kejadian aneh-aneh pun Pak Buyut ni akan menyelesaikan ataupun dia akan pulihkan keadaan itu. Itu Nur sampai dekat rumah Pak Prabu. Pak Prabu panggil dia, kenapa keluar malam-malam kan? Kita kenal dia jemput main minum. Nur ni baru nak start cerita. Dia nak berkongsi kenapa dia ni rasa pelik. Dia rasa pelik mai kampung tu. Dia rasa pelik. Baru nak cerita, kata dah start cerita. Dia nak sambung cerita seterusnya. Pak Buyut ni ulak satu air kopi dah. Air kopi kelat. Hampa boleh fikir lah. Air kopi kelat kalau tak gula tak letak gula jadi apa? Memang pahit piau lah tau. Pahit piau memang. So Pak Buyut ni suruh Nur ni minum air kopi yang diberi oleh Pak Buyut kan. Lepas tu Pak Prabu ni macam agak curiga. Nak bagi tak mau untuk Nur ni. So Pak Buyut ni suruh Nur minum. Tapi Nur ni tak minum air kopi. Tak minum kopi sebab tak suka minum kopi. Maklumlah kopi ni pahit kan. Orang jantan minum kopi. Kalau ada perempuan minum kopi memang marah lah. Okay, tak apalah. Pak Serga dia kata ni Nur minum juga air kopi ni. Sedikit pun tak apa. Tak apalah. Nur pun dengan besar hati Pak Prabu pun suruh Nur minum dengan rasa enaknya. Kopi tu rasa manis. Sedangkan kopi tu tawak. Okay. Sedangkan kopi tu memang tawak, tapi dia minum oleh Nur rasa manis. Habis gelas tu habis kat Nur. Habis tu Pak Buyut tanya kat Nur, manis ke atau tawar ke? Nur jawab, kopi ni manis. So explain darinya Pak Buyut. Dia pergi kata Pak mula-mula tu yang kawasan yang dia kata macam pemujaan tu yang Pak Prabu bawa tu. Satu upacara oleh Pak Buyut dia untuk beri makan kepada bangsa-bangsa jin atau di situ. Ayam hutan ataupun ayam kampung hitam atau macam tu lah. Nah, dia cerita explain dekat Nur ni ada satu kodam bernama Bak Dok. Yang saya cerita tadi Pak Dok menjaga Nur sejak kecil hingga besar. Tetapi penghuni di desa itu tidak menyukai atau tidak aman kehadiran satu susuk kodam oleh Nur tu. Sebab dia pun macam hama orang bawa satu orang kata bawa benda yang tak elok lah. Maksudnya dia pun ni walaupun jin, dia pun ni bangsa jin. Orang kata bangsa jin yang bersekutu lah, bekerjasama ada. Depa ni macam kita lah, ada orang kata ada hati ke sebagainya kan, macam tak kena apa tak kena. Kat Nur ni ada satu kodam Bak Dodo dekat kampung ni yang kuat. Kata Pak Buyut tu Banaspati tu, Moderomo tu yang menjaga kampung ni, keamanan kampung ni. Dari dulu zaman moyang kita memang dia penghuni paling kuat. Walaupun kat kampung tu banyak penghuni-penghuni bangsa-bangsa jin yang ada, tapi Moderomo ni atau Banaspati ni dia menjaga kampung tu, keamanan kampung tu. Maksudnya bak kata Pak Buyut ni dia yang menjaga. Tapi dia tak suka kehadiran, bukan tak suka kehadiran Nur, tak suka kehadiran di belakang Nur tu. Percakapan antara Pak Buyut dengan Bak Dok tu bahasa Jawa yang saya tak pasti dia bercakap apa. Yang saya tahu sikit ataupun tasik bahasa Melayu. Dia kata, jagalah Nur ni seeloknya.
Tapi kehadiran mereka di kampung ni, orang ni atas jagaan Pak Buyut. Apa-apa sebarang kejadian, Pak Buyut akan bertanggungjawab. Dia nak bagi kodam ataupun buat ndok ni untuk kepercayaan kepada Pak Buyut lah, untuk jaga keselamatan apa sebagainya. So kalau dia kata lagi dekat Bak Dok tu, jangan melebihi batas lah, buat apa bukan, hanya jaga saja untuk Nur saja. Lepas tu ayam hitam yang Pak Buyut potong sembelih tu tiba-tiba terbang pergi ke hutan belah kanan. Ada satu makhluk yang mondor-romong banaspati dia tu. Dia makan. Dia seolah macam marah. Dia macam nak fight dengan Bak Dok. Bak Dok ni dia punya ranking bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Sebab apa yang kita bukan biasa nanti. Esok paginya, macam mana tadi, esok paginya yang jumpa Pak Buyut di rumah Pak Prabu, Atong, Widya sama Ayu jumpa Pak Prabu dengan Pak Buyut untuk minum kopi juga. Minum kopi tu, yang merasai kopi tu tawak hanya tawak atau kelak Atong dan Ayu sahaja. Dia pun rasa minum memang pahit gila, memang pahit. Kalau yang cik minum pun pahit. So Widya ni tak minum ke kopi, tak minum, tapi Pak Prabu suruh kat minum, merasai sikit saja, satu degup macam tu lah. Widya minum dia sama juga macam Ayu, dia sama juga macam Nur. Minum habis clear, sedap, macam sedap manis. Lepas tu explain yang dari Pak Buyut. Dia kata dekat Widya ni darah hangat ni darah anak darah yang hangat, macam darah orang kata darah yang bangsa jin suka. Okay, saya lupa nak explain kat hampa. Sekiranya ada orang tu minum air kopi yang dibancik oleh Pak Buyut atau Pak Prabu tu, ayat tawak dia normal manusia. Sekiranya demi orang tu minum kopi yang dibancik tu, mana ada sesuatu yang akan datang ataupun berlaku, ataupun ada satu benda yang akan hadir lah kat mereka ni. Sebab bangsa-bangsanya kefahaman dalam cerita tu, siapa yang minum air kopi tu rasa manis, jin suka manis-manis ni. Dalam kefahaman cerita KKN di Desa Penari tu juga. So explainnya Pak Buyut ni kepada Widya ni, ada makhluk suka pada kamu, ada yang makhluk inginkan kamu untuk jadi satu pemilik dia. Lepas tu Widya ni macam rasa macam takut lah, macam curiga lah. Explain tak apa dah. Malam okay, pagi tu, malam tu pula berlaku dah kira start dah berlaku pelik-pelik lah. Nur ni dia mimpi dia nampak, dia bangun pada tempat tidur dia, tengok Widya tak ada. Dia keluar pintu rumah, buka, dia nampak Widya ni tengah dia tengah macam lari ulang kan. Lepas tu dia cuba nak menghentikan Widya tu macam nari. Lepas tu dia mimpi. Lepas tu Widya ni pula bangun, padahal yang kena tu Nur. Nampak macam pelik kan. Widya ni bangun, dia tengok Nur tak ada. Dia tengok Nur tengah menari dengan ular menari. Sisi muka ular, mata ular ni ada ular semua. Menari. Mimpi kak. Yang kena menari tu Widya. Widya tu yang menari. Ayu ni yang bangun. Ayu tengok, dia nyerik lah. Dia panggil Ayu semua bangun. Lepas tu Atong ni nampak yang Widya ni duduk menari macam dia macam rapuh dah tengah malam. Dia menyerik lah kan. Lepas tu dia dah sedap tu. Lepas tu yang nenek yang owner rumah tu macam tolak Atong ni ke tepi. Sebab anak darah tak elok kan. Badarawi ni dia punya agenda ada banyak sangat. Agenda banyak. Okay, dalam desa tu ada banyak sangat bangsa jin. Okay, mereka diputuskan satu bangsa jin ni ke dua bahagian. Okay, yang ketua di desa tu hanya Bodoromo tu, Banaspati tu. Okay, Badarawi ni punya tempat di Tapak Tilas. Tu di kawasan Rangan tu. Tu tempat Badarawi dia duduk. Okey, targetnya Badarawi ni kepada Nur dan
Widya. Sebab depa dua ni darah hangat. Tapi Badarawi ni nak pi ambil Nur ni tak boleh. Sebab Nur ni ada qadam. Qadam bukan biasa. Pak Dok tu jaga dia memang bukan biasa-biasa. Walaupun Pak Dok tu rupa dia tua, dia bukan biasa-biasa. Dia orang kata dia boleh fight lah. Sebab dia berjanji nak jaga turunan dia sampai bila-bila. Okay. Lepas tu Bima ni yang hampa tengok dari mula dia masuk hutan tu, dia ni dia bermimpi dia mimpi Badarawi tu dengan Widya ni dia ada baring tengah batu tu. Kawasannya agak klasik yang macam tepi laut tu, macam ada curang, lepas tu ada batu. Widya dengan Badarawi duduk itu. Widya ni terbaring dengan badan penuh dengan ulat sawah. Katanya Badarawi ni Widya ni kena macam satu sumpah ataupun satu jerat orang desa. Badarawi ni dia banyak agenda dah sebab Encik akan explain sebab apa. Encik akan cerita yang dia banyak agenda dah. So Badarawi macam Bima ni terkejut, kenapa Widya ni macam ni. Lepas tu Badarawi kata, sekiranya engkau nak tolong bantu sahabat kau kena turut segala syarat-syaratku. Sekiranya kau tak turut, Widya ni tak dapat keluar pada desa tu perkampungan tersebut. So Bima ni tanyalah kepada Badarawi tu, apa syaratnya. Bima ni kena masuk ke tapak tilas di kawasan hutan larangan tu, kena mencari satu gelang emas di satu terpondok dekat dengan tapak tilas tu. Mencari, lepas jumpa tu kena bagi kepada Widya ni. Okey, syarat sekiranya dapat, Widya ni akan terlepas lah, kira bebas lah. Tapi masa yang Bima jumpa Badarawi tu, Bima tanya seorang perempuan yang katanya nama Badarawi. Dia kata nama dia Dahyu. Dayuh. Tapi nama sebenarnya Badarawi, bukan Dayuh. Kenapa nama dia kata nama Dayuh? Nama Dayuh tu Dahu. Tak silap lah. Nama tu untuk penari. Nama tu untuk sang penari. Nama perempuan nama Badarawi. Nama sebenarnya. Tapi masa tu dia tipu lah. Dia kata nama dia Dahu. Silap sebut, minta maaf lah. Tu Bima tu dah mencari gelang emas tu di tapak tilas, jumpa. Dia nak pergi ke Widya tu tak boleh. Sebab Bima ni suka pada Widya. Lepas tu dia sampaikan gelang emas tu kepada Ayu untuk bawa tanggungjawab tu untuk serahkan kepada Widya. Tapi Ayu ni tak serahkan sebab Ayu ni suka kepada Bima, kan. Dia tak mahu explain dia suka kepada Bima. Sebab explain aku suka cerita, kan. Tapi lama bercerita, dia kena buat jalan cerita lah. So gelang emas tu diserah kepada Ayu. Ayu tak serah sebab Ayu suka pada Bima. Dia macam, dia kata gelang tu hilang lah. Dia kelentong lah. Dia masa dia bagi alasan lah. Bima ni marah sebab tak menjalankan amanah yang diberi oleh Bima ke Ayu lah. Dia jalan. Lepas tu Ayu ni macam murung lah. Lepas tu dia masuk rumah. Badarawi dia muncul untuk dia tu yang saya kata dia ada agenda dah ni. Dia nak benda tu dia akan buat. Tapi dia akan belaga. Okey, tak apalah. Dia muncul, dia kata, sekiranya engkau nak seorang lelaki tu, kau kena menunaikan syaratku. Dia akan bagi satu selendang hijau, berwarna hijau, selendang sakti. Selendang ni bukan selendang yang biasa lah. Selendang ni memang sakti. Dia ada satu benda yang agak, kalau disarungnya oleh mana-mana orang, diberi ke orang tu nya, owner tu yang menerima selendang tu, dia beri ke oleh lelaki ke, lelaki tu akan suka dah. So dia berikan selendang tu kepada Bima. Bima ni akan macam terpikat lah, macam koma, macam blur, macam kena gunaan. Dia kena guna dengan selendang tu. So dia pergi tapak tilas. Dia akan buat satu perkara yang tidak elok. Tidak elok, kata bersetubuh elok.
Tetapi masa mula-mula dia datang, Pak Prabu dia dah kata dah, jaga adat, jaga kelakuan di depan depa ni, sebab depa tak mau benda pelik-pelik berlaku. Sekarang depa dah buat perkara tu. So depa dah melarang bukan melarang. Depa dah melanggar pelaturan tersebut. Depa dah langgar pantang dari adab, jaga adab, dari kelakuan dan sebagainya. Lepas tu tak apalah, yang Widaya ni dengan kawan dia seorang lagi, nama dia Atung atau Wahyu tak silap je. Dia dua pergi ke bandar ke cari makan, sumber makan untuk dia nak makan apa yang dia selesa kan. Maka dia jumpa satu pemuda ni. Pemuda ni tanya, hampa dua dari mana? Dia kata dari desa hutan. Dia hutan belah mana? Dia kata yang belakang tu lah. Lepas tu dia kata, kalau nak keluar ataupun masuk ke hutan, jangan di waktu malam. Sekiranya masuk di waktu malam, ada keadaan ataupun peristiwa tidak diingini berlaku. So yang kawan dia ni macam oleh lah, macam dia macam benda macam tak kena okay, yang Widaya ni macam takut lah sebab dia dah kena. Dah yang pemuda tadi pesan kata. So dia pun balik. Yang bawa motor tu kawan yang pada Widaya tu, Atung atau Wahyu tak silap je lah. Dia kata kat motor, dia kata sembang-sembang semua. Dia kata kalau lah motor ni rosak di tengah hutan ni, macam mana? Motor ni rosak, mulut dia celupak. Tu lah kata, mulut dia celupak. Tak duduk diam, mulut tak duduk diam, mulut celupak. Motor dia rosak sungguh. Minyak dah ada, tiba berhenti, tak boleh hidup. Tak apalah. Yang Widaya ni dah marah lah. Dia kan dia cakap ni, kenapa di tengah hutan, mana ada bengkel motor ataupun desa lagi jauh lagi nak pergi. Tak apalah. Dia bertolak-tolak. Yang Widaya ni dengan kawan dia tu nampak satu, ada atuk orang tua berjenggot panjang, rambut putih, duduk dekat satu tempat dalam hutan, tempat macam tempat duduk macam bukit tu, macam bukit duduk macam turun tu, bukit duduk tepi. Dia ingat hantu ke apa. Dia ada orang, dia orang nampak kan, dia hantu lah. Dia orang nampak manusia pipi dengan bahasa orang tu, dia macam ganah. Lepas tu macam bahasa dia kata, mai mana, dia kata betul. So lepas tu atuk tu panggil kawan-kawan dia mai. Hampa bayangkan Pak Prabu kata dalam desa tu hanya satu saja dalam hutan tu, mana mai lagi dari desa lain. Sedang tu Widaya nak rasa macam pelik, curiga lah. Lepas tu ingat kawan dia ni bukan hirau apa. Dia kata ada orang ni, jadi dia selamat. Okay, lepas tu orang tu kata, Pak tu kata ada satu urusan ataupun utusan macam tengah menjemput mereka hadir, satu majlis penari. Lepas hadir dia mengayuh dengan ada orang ramai, ada orang main gamelan semua. Muzik gamelan tu sama mula-mula yang Widaya dengar dalam hutan. Mula-mula dia sampai kat desa tu kan, menari. Masa dia pemai tu, desa tak ada nampak. Tapi Pak Prabu dah kata dah, dalam desa tak ada desa lain, hanya desa yang depa tu saja. Okey, tak apa dah. Keluarlah Badarawi ni nari ting tak ding tak ding tak ding tak ding tak ding, nari dah tu. Widaya ni macam besar jumpa perempuan ni dalam dekat hutan tu dengan dalam tandas tu kan. Perempuan ni mata macam nari dah. Nari. Lepas tu yang kawan ni dia sibuk makan. Dia jemput makan lah. Bukanlah Zip makan lah. Makan. Dia rusak makan. Yang Widaya ni macam rasa tak sedap hati lah. Dia nak balik. Balik. Pok tu so bungkus lah. Dia bungkus lah mai tempat orang tak ada makan. Dia bungkus lah, bagi kawan lain makan juga. Bungkus lah. Lepas tu yang depa ni duduk tengok. Gila seram mat. Dia cuma berhenti tengok ni tu. Gila. Dia boleh start motor rem pula. Je lawak sat rem balik. Lepas tu dia pergi jumpa kawan dia tu. Masa yang itu dah cerita tu terlepas dah. Yang Nur ni dia ikut dia rasa macam curiga lah, kenapa Bima ni berubah, solat dah tinggal sebagainya. Lepas tu Ayu ni pun ada satu rahsia simpan. Dia pergi ke tapak tilas. Nur ni masuk ke tapak tilas sebab dia nak tahu cerita sebenar kenapa yang Bima ni berubah secepat macam tu. Cepat sangat berubah, tidak solat jaga semua sebagainya. Apalah, masa tu dia pergi ke satu bangsa yang Zek kata tu. Dia nampak Ayu dengan Bima keluar pada tempat tu. Dia pun dah bersetubuh. Macam
Nur ni terkejut lah kenapa dia buat kelakuan ni, sedangkan Pak Prabu dah kata jangan buat kelakuan yang tidak elok ataupun jaga adab di kampung itu. So dia pulang ke tempat kediaman. Nur ni bancuh marah-marah, dia kata lepas tu semua menangis sambung balik. Yang dia sampai, yang kawan Widaya dengan kawan dia tu sampai ke rumah tu. Yang kawan dia seorang ni duduk makan kat luar. Dia seorang tu tak nak ganggu. Oleh semua kena ganggu. Tak tahu lah sebab apa. Okay, tak apa. Sampai dia kata dekat Nur dengan Bima, Ayu semua ni makanan sudah sampai. Lepas tu dia cerita lah tadi dia jumpa satu desa. Lepas tu dia pun dia kata mana mai desa tak ada. Pak Prabu dah kata dalam kampung hutan tak ada satu mana desa. Hanya satu desa tu sajanya ada. Tapi dia tekan dia kata no, dia kata kat dia Widaya betul yang jumpa desa. Macam Widaya ni macam Dia bela sebab dia dah rasa lain lah. Tapi yang kawan dia tu macam kawan lagi. Lepas tu dia tunjuk lah bukti yang dia tu pergi makan dekat majlis menari dia. Dia minta dekat Widaya makanan tu. Dia buka-buka, dia pun dah baru macam lah. Dia pun dah pelik lah. Buka. Nah, keluar kepala monyet, kepala kera, kepala saja berdarah. Memang yang kawan dia tu muntah keluar. Mana kepala ni? Tentu dah pelik lah. Memang rasa pelik gila-gila lah. Ada satu peristiwa yang tidak elok akan berlaku. Jadi masa korban. So Ayu keluar dengan baju warna hijau. Dia menari. Dia menari juga macam Badaroi dengan menari. Dia rasa pelik. Kenapa? Lepas tu semua yang itu semua menari mengelilingi Widaya tu. Menari Widaya tu menangis lah. Lepas tu kat tempat kediaman dia Widaya ni dah alam rakyat dah. Alam jin. Lepas tu tinggal dekat kediaman perempuan Ayu sama Nur kejut Nur ni kejut Ayu bangun-bangun sebab Widaya tak ada sebelah dah. Dia kejut Ayu dia macam macam dia muka dia macam nak ampuh macam ramah nak mati dah. Muka dia hitam. Lepas tu Nur ni menyerik lah. Dia panggil kawan dia yang Aton dengan Wahyu tu panggil menyerik. Lepas tu dia pun kelang kabut. Dia panggil Pak Prabu. Masa tu Aton dengan Wahyu ni dia pun tak tahu cerita sebenarnya. Ayu, Bima, Nur dengan Widaya. Lagi diorang dapat tak tahu. Dia pun ni macam yang seorang tu dah mulut culupak. Yang seorang ni memang tak nak kena ganggu. Dari awal sampai habis tak kena ganggu. Cuma dia tak tahu apa yang berlaku kat kawan dia tu. Dia tanya kenapa perlu balik awal. Sedangkan assignment dia pun tak settle lagi. Tak apa dah. Panggil Pak Prabu, Pak Buyut, semua orang kampung. Lepas tu dia cerita Nur ni baru cerita dekat Pak Prabu. Pak Prabu ni kata marah. Lepas tu kawan dia mengamuk. Kenapa lah hampa tak cerita kat depa ni lah. Kita kata kita sahabat, kita sama-sama main sini, hampa sembunyikan. Lepas tu yang dekat alam raib tu Widaya dengan Ayu dengan Madarawi dengan orang-orang lain muka macam hantu. Dia menari berhenti. Dia seolah bagi hing dekat Widaya lari. Tapi Widaya ni macam lemah. Dia tengok kawan dia tu seolah macam dia tak katalah Ayu tak katalah kat Widaya lari-lari tak. Dia macam lari, dia berhenti. Dia tengok, dia bagi mata tu dekat Widaya suruh lari. Tapi dia macam tak boleh, tergamang. Lepas tu Pak Buyut ni bisik kepada Pak Prabu ni untuk menyelamatkan kawan mereka kan. Lepas tu masa tu Bima tak jumpa. Tak tahu Bima ni duduk mana. Lepas tu orang kampung cari jumpa Bima letak sebelah dengan Ayu. Muka pun sama. Macam seolah macam nak mampus lah. Macam nak hati dah. Tu Pak Buyut ni dah masuk dalam bilik tu. Dia menjemur seekor anjing hitam untuk mencari di mana Widaya berada. So dia masuk ke tapak tilas, dia masuk alam jin. Dia hadir di tapak tilas tu. Dia nampak ramai orang dengan Badarawi, dengan Ayu ada. Dia nampak Widaya itu. Dia bagi hing. Dia bunyi anjing. Dia bagi hing dekat Widaya. Lepas tu Ayu ni macam berhenti. Dia macam bagi hing. So lari. Ayu tu macam Widaya tu lari lah. Menangis-menangis. Nampak kawan dia. Dia nak selamatkan kawan dia Ayu tu. Tapi tak boleh. Dia lari. Dia balik. Dia follow anjing tu sampai ke rumah. Lepas tu dia tengok kawan dia tu Ayu dengan Bima tu duduk terbaring. Tak ada apa-apa. Lepas tu katanya Pak Buyut dah cuba
buat bantu sehabis mungkin tak boleh juga. Mereka punya sukma mereka tu tergantung dirampas oleh bangsa jin, itu Badarawi, kaum Badarawi ni. Sebab Badarawi ni dia nak mencari pengganti penari bernama Dahyu tu jatuh kepada Ayu. Sepatutnya Dahyu tu jatuh kepada Nur atau Widaya, tapi jatuh kepada Ayu sebab depa dapat perjanjian dengan Badarawi tu. Depa dapat perjanjian tu. Kita jangan buat perjanjian dengan jin, jangan buat perjanjian dengan bangsa jin. Akhirnya jadi tawar. Mula-mula manis tapi akhirnya jadi tawar. So Ayu ni jadi Dahyu untuk menari kepada Badarawi dan desa-desa jin, bangsa-bangsa jin dengan menari sampai bila-bila. So dia punya jasad dia macam seolah macam separuh-separuh. Dia punya semua dah keluar sama dengan Bima tu semua keluar. Bima tu jadi suami pada Badarawi tu. Yang dalam kolam tu semua anak Bima dengan Badarawi daripada bersetubuh kan. Dapat tak ada apa-apa yang apa Pak Buyut ni pun tak boleh buat apa. Dia dah bantu semua tu, dia suruh reda lah kan, atas kepergian ataupun apa yang berlaku atas kawan-kawan mereka. Tapi sebelum peristiwa tu Ayu ni Ayu dengan Nur dengan Widaya ni masa tu betul Nur ni duduk dekat satu tempat. Lepas tu satu susuk perempuan datang kat lansir tu. Dia kata lah macam Widaya ni kena rasuk. Widaya ni kena rasuk. Memang rasuk tu Badarawi dia kata jangan masuk campur. Aku tak usik hang. Aku tak usik hang tak usik aku, hanya masuk campur aku. Kalau sekiranya hang masuk campur aku, masuk campur urusanku, aku akan binasa kau, akan ganggu kau. Tapi dia nampak belakang Nur tu ada satu kadam tu nama Baduk tu. Tak ada ganggu sebab Baduk ni memang jagalah, kalau dia ganggu dia akan berlawan, dia pun akan berlawan lah. So tapi kata yang Badarawi dia tak gagak akan melukai anak turunan tu lah. Dia kata dekat Baduk Baduk macam marah lah. Dia bagi amaran lah. Tapi dia hormat kepada Baduk. Baduk ni kira macam king lah. Dia queen atas pada Badarawi. Tapi dia hormat. Sekiranya dia kata ganggu, dah tak agak-agak dia akan buat juga apa dia boleh buat. Okay, pas sama balik 14 tu dia pun tak ada buat apa. Dia pun reda. Dia cerita semua, dia explain kawan mereka. Dia pun Nur dengan Badarawi semua buat keputusan untuk pulang ke pulang ke bandar. Habis lepas setakat situ saja SMA mereka. Selepas mereka pulang tu yang meninggal dunia Bima. Selepas 4 bulan atau 3 bulan Ayu meninggal dunia. So pengajaran NZ akan cerita ringkas. Walaupun Ambon tengok tak serang kat mana, tapi NZ memang karakter macam ni. Minta maaf lah. Pengajaran di situ, masuk mana-mana tempat ataupun kawasan orang, ataupun walaupun tempat tu tak ada apa-apa pun, kena jaga adab, jaga kelakuan dan kata-kata kita. Kita tak tahu yang nyata kita akan nampak, tapi tak nyata kita tak tahu. Depa setiap makhluk Allah di situ semua ada perasaan. Semua ada perasaan. So kita masuk tempat orang tu kena jagalah. Tinggal laku, kata sila, adab kita, jangan buat benda pelik-pelik bukan tempat kita. Jangan benda yang buat benda dilarang. Okey. Apa yang benda baik buat lagi suka. Orang suka. Orang jin apa yang bahasa-bahasa jin suka sebab hangpa buat benda baik. Tak buat benda orang tak suka. Cuba hangpa buat benda orang suka lah. Cuba hangpa buat benda orang tak suka, orang akan tak suka lah maksudnya. Okey. So pengajaran ambil di situ. Cerita ni memang cerita real, cerita sebenar. Sebab NZ ada tempat kerja NZ ada staff orang Indonesia. NZ cakap, dia tanyalah, cerita ni betul ke? Dia kata betul. Betul. So NZ dah research kat YouTube semua. Benar, cerita ni memang betul real, cuma diperlakonkan. Cerita ni keluar di proses 2019. So keluar 2022. So dah lama dah. So cerita ni memang betul. Kalau ikut cerita sebenarnya memang ramai. Bukan orang, memang ramai. NZ tak tahu, tak ingat. Memang ramai. Tapi keadaan semua betul. Tempat tu betul. Di Desa Penari tu betul. Tapi NZ tanya lagi yang kawan dia tu, tempat ni di Jawa Timur atau Jawa Barat? Kebanyakan kata di Jawa Timur. Kalau NZ ada silap, NZ minta maaf. Kalau hangpa tahu info selanjutnya, hangpa boleh komen di bawah. Dia kata di Jawa Timur. Okay. So benda ni memang agak sejarah untuk mana yang salam takziah dari NZ kepada yang kawan-kawan
yang mengalami keadaan tersebut. Okay, semoga roh dicuci rahmat, ditempatkan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. So pengenalan kita ambil dari situ. So cerita ni Aizat boleh bagi peratusnya dari segi kepahaman Aizat walaupun cerita ni tak apa nak seram, ada banyak jump scare juga. Okay, bagi Aizat boleh bagi 9/10. 9/10 sebab Aizat faham cerita dah. Sampai situ saja untuk konten Aizat channel. Minta maaf kalau sekira ada sebuah kekurangan atau sebab apa-apa tersilap cakap. Aizat minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jumpa lagi konten Aizat channel studio. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang share supaya hampa tak terlepas video-video terbaru dari Aizat channel studio. Jumpa lagi dari Aizat channel studio. Seram studio. Hati-hati, ada sedang diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.